Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semuanya sihat hari ini? Alhamdulillah. Suara saya macam elak. Alamak. Tengah-tengah. Tengah-tengah Ramadan kan. Ini cuaca Masya Allah tabarakallah. Jadi tengah awak nak warm up sikit suara ni. Sekejap lagi dia okey. Mudah-mudahan. Okey baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita. Kita di bab yang ke-6 Betul? Okey, terima kasih. Baik, bab yang ke-6. Kita akan menyambung perbincangan di bab kita yang ke-6, muka surat 36. Tajuk kita pada pagi ini ialah menyempurnakan wuduk. Minggu lepas tajuknya tentang apa? Meringankan wuduk. Okey. Pada pagi ini tajuknya menyempurnakan wuduk pula. Baik, kita lihat apakah perbincangan yang ditampilkan dalam bab kita yang ke-6 ini. Menyempurnakan wuduk, babu isbaghil wudu'i. Wa qala Ibnu Umar isbaghul wudu'i al-inqa'u. Ibnu Umar berkata, menyempurnakan wuduk bererti membuat anggota wuduk menjadi bersih. Ini pendapat Ibnu Umar Belum masuk kepada hadisnya. Baik, kita masuk kepada perbincangan hadisnya di sini. Maaf, pembacaan hadisnya terlebih dahulu. Hadis bernombor 139. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah bin Maslamah an Malik an Musa bin Uqbah an Quraib maula bin Abbas an Usamah bin Zaid annahu sami'ahu yaqulu. Annahu sami'ahu yaqulu. Dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafata hatta idza kana bisya'bi nazala fabala. Thumma tawadda'a wa lam yusbighil wudu'a. Faqultu as-salata ya Rasulullah. Faqal as-salatu amamak. Farakiba falamma ja'a al-Muzdalifata nazala fatawadda'a faasbagha al-wudu'a thumma uqimatis salatu fasalla al-maghriba thumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi thumma uqimatil 'isha'u fasalla wa lam yusalli bainahuma. Baik, maksudnya Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Musa bin Uqbah, dari Maula Ibn Abbas yang bernama Quraib, dari Usamah bin Zaid, bahawa dia mendengarnya berkata, okey, dari Usamah ibn Zaid bahawa dia mendengarnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak dari Arafah hingga tiba di suatu lereng bukit. Jadi ini dalam perjalanannya
Nabi SAW, atau senang kita kata, ia berlaku ketika musim haji. Ketika musim haji. Jadi pada waktu itu Nabi SAW berangkat dari dari Arafah. Kemudian Nabi SAW dalam perjalanan itu Nabi berhenti di satu lereng bukit. Lalu baginda turun dan buang air kecil. Itu maksud fabala. Ya, fabala maksudnya Nabi turun dari kenderaan tunggangannya. Kemudian Nabi pun buang air kecil di lereng bukit itu. Setelah itu, di sini diceritakan kepada kita, kemudian baginda berwuduk tanpa menyempurnakannya. Digunakan perkataan tanpa menyempurnakannya. Maka aku pun bertanya. Jadi di sini dia tanya kepada Nabi SAW, salat wahai Rasulullah. Dia nampak Nabi SAW tadi kan, lepas buang air kecil, kemudian Nabi buat apa tadi? Berwuduk. Nabi berwuduk. Situasi itu menyebabkan dia tanya kepada Nabi. Maksudnya nak solat. Dia tanya gitu. Kamu nak solat wahai Rasulullah? Dia tanya semikian. Okey. Jadi Nabi pun jawab, solat di depanmu. Maksudnya solat di depanmu ni bukan kata nak solat kat depan dia ni, bukan gitu. Tapi nanti kat depan nanti. Sampai kat depan kita solat. Itu maksudnya. Maknanya Nabi bukan nak solat dekat tempat itu. Nanti sampai kat satu lagi tempat baru Nabi solat. Itu maksudnya. Okey. Solat di depanmu. Kemudian Nabi pun naik kan kembali tunggangannya, iaitu kenderaan tunggangannya, dan ketika sampai di Muzdalifah, baginda turun dan berwuduk dengan menyempurnakan wuduk itu. Jadi bila dah sampai depan, tadi Nabi katakan Nabi nak solat kat depan nanti. Kat depan nanti tu maksudnya di Muzdalifah. Oh, Kak Zah duduk situ. Saya kan tak datang. Selalu duduk sini. Baru saya nampaknya. Minta maaf lah ya, saya kalau tengok tak tengok semua orang, saya tengok sikit-sikit. Walaupun nampak macam tengok depan kan. Jadi sampai di Muzdalifah. Okey, sampai di Muzdalifah ni Nabi turun. Pada masa itu Nabi ambil wuduk sekali lagi. Okey, Nabi ambil wuduk sekali lagi, tapi kali ini wuduknya berbeza dengan wuduk yang tadi. Sebab tadi bagaimana wuduknya? Tanpa menyempurnakannya. Tapi untuk wuduk yang kali kedua, Nabi menyempurnakannya. Okey. Baik, seterusnya kemudian diiqamatkan solat, lantas baginda mengerjakan solat maghrib. Saat itu setiap orang menambatkan untanya di tempat berhentinya. Kemudian diiqamatkan solat Isyak. Baginda pun mengerjakan solat Isyak. Baginda SAW tidak mengerjakan solat apapun di antara keduanya. Jadi antara solat maghrib dan solat Isyak itu, Nabi tidak mengerjakan solat apapun di antara keduanya. Langsung sahaja. Ya, lepas solat maghrib terus solat Isyak. Baik, kita lihat kepada penerangan ataupun syarah yang telah ditampilkan dalam kitab kita ini oleh Imam Ibn Hajar. Oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam bab wuduk ni kan, ataupun dalam topik kita, diletakkan satu tajuk yang berbunyi Babu Isbaghil Wudu'i. Okay, babu isbaghil wudu'i. Maksudnya bab menyempurnakan wuduk. Kata isbagh secara bahasa bererti menyempurnakan. Dari kata inilah terbentuk kalimat dir'un sabighun, perisai yang sempurna. Seterusnya, okay, kita di situ ada perkataan waqala ibnu Umar. Jadi Ibn Umar dia ada menyebutkanlah tentang topik ini.
dalam ucapan dia. Dan di sini Imam Al-Bukhari dia petik, dia letak untuk tajuk dia. Okey. Jadi waqala Ibnu Umar, dan Ibnu Umar berkata, riwayat muallaq ini disebutkan secara mausul oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Ini termasuk pentafsiran sesuatu dengan sesuatu yang menjadi kelazimannya. Sebab kelaziman menyempurnakan wuduk adalah membersihkan anggota wuduk berdasarkan kebiasaannya. Jadi kata-kata Ibn Umar di sini, kalau kita lihat kembali pada topik bab yang ada di kitab kita di sebelah kiri situ kan, Ibn Umar berkata, maksud isbaghil wuduk kan, pada kata topik di situ ialah membuat anggota wuduk menjadi bersih. Jadi itu kebiasaannya bila kita berwuduk. Kan bila kita contoh, kita bersihkan hidung kita. Selalunya kita kalau time wuduk tu kita bersihkan betul-betul kan? Kita korek, kan betul-betul kita korekkan, bersihkan semua apa-apa ingus, apa-apa yang tak bersih tu kita keluarkan. Sama juga pada anggota-anggota yang lain, keadaan dan situasinya. Ya, sebab itu boleh ya, kita maksudkan di sini isbaghul wuduk dengan membersihkan anggota wuduk itu sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Ibn Umar di sini. Tapi pendapat yang dimuatkan dalam kitab kita ini secara muallaq, maknanya dia tak sampailah, tak bersambung sampai berhenti kepada Ibn Umar. Tetapi kalau kita nak rujuk pada riwayat yang mausul, maknanya riwayat yang bersambung, yang lengkap, boleh rujuk pada kitab Musannaf Imam Ibn Razzaq. Di situ didatangkan rujukannya lah, ya, kalau sekiranya kita nak lihat sambungannya di mana pada sanad tersebut. Baik, di sini Ibnul Munzir meriwayatkan hadis terkait dengan sanad yang sahih bahawa ketika berwuduk Ibn Umar membasuh kedua kaki sampai 7 kali. Jadi ada riwayat yang sahih menunjukkan kepada kita Ibn Umar ketika dia basuh kaki dia basuh sebanyak 7 kali. Kenapa dia lakukan sedemikian? Sepertinya beliau sengaja melebihkan pembasuhan kaki daripada anggota wuduk yang lain kerana biasanya kaki adalah bahagian tubuh yang paling kotor. Jadi ini cara dia. Kita tak kata ini sunnah Nabi. Ini cara Ibn Umar ketika dia bersihkan kaki dia itu, dia bersihkan sebanyak 7 kali. Sebab apa? Kaki ni biasanya tempat yang kotor. Tempat kita pijak kan, tempat mana-manalah. Lebih-lebih lagi ya, bila dia kata di sini, hal ini diperkuat dengan fakta bahawa mereka orang Arab dahulu biasa berjalan tanpa alas kaki. Biasa tak pakai sepatu, selipar ataupun alas kaki. Kita dulu-dulu memang pakai selipar ke tak? Kita pun tak kan? Zaman-zaman kita orang Melayu dulu. Pakai ke tak? Entahlah ya. Pakai ke? Kita pakai tak? Dulu-dulu zaman kampung-kampung. Pakai ya? Habis nanti kaki masuk cacing ya? Pakai ya? Kampung kalau banyak pula pendapat orang-orang kampung di sini. Kau pakai ya? Tengok keadaan. Okey, tengok keadaan okey. Macam ada hukum fiqh di sini. Kalau macam mana? Oh, kalau main kejar-kejar. Oh. Kalau jalan kampung, kalau nak pergi rumah jiran mestilah pakai Nak pergi petik-petik daun ubi mestilah pakai betul tak? Nak petik-petik pokok-pokok ke apa kan, daun-daun mestilah pakai, betul tak? Okey. Tak apalah, tak boleh disamakan dengan konteks yang ada. Oh, Cik Ana kata tak pakai? Apa dia? Tak dengar. Saya nak dengar cerita interesting. Sorry ya. Macam ni Cik Ana? Cerita menarik. Macam ni Cik Ana? Cik Ana silakan.
orang dulu-dulu ada tempayan. Jadi tempayan tu dia guna untuk basuh kaki dia. Tapi adakah itu menunjukkan tidak beralas kaki? Tetap beralas kaki kan? Tetap keluar rumah tu. Dulu masa Cik Ana duduk kampung macam mana Cik Ana? Tak sempat ke? Tak kata tak sempat. Saya sempat. Kalau saya sempat, Cik Ana mesti sempat ya. Kampung Cik Ana kat mana dulu Cik Ana? Kat mana? Lorong dah moden. Yelah, dulu kat mana kampungnya? Jalan Ladang. Kat mana tu? Kaki Bukit. Oh, Kaki Bukit. Okey. Kaki Bukit. Kampung Saza lain. Lorong Renjong. Okey. Kampung Saza. Saya sempat zaman kampung-kampung dulu. Kecil-kecil main-main kan. Sempatlah saya rasa. Dulu dekat. Kalau sekarang ni, dia masih, tahu tak kampung yang dikekalkan yang dekat mana tu? Lorong Buangkok tu. Itu kampung saya dulu. Sempatlah. Yang Woodbridge kan, sekarang dah jadi Woodbridge Hougang tu kan. Sekarang pun masih duduk Hougang, kekal juga duduk Hougang tu. Kampung saya. Jadi situ dulu kampung tu, saya kecil-kecil sempatlah. Kalau time di sekolah, tu di rumah nenek kan. Kampung main-main dekat tempat pokok-pokok tu. Main pondok-pondok, biasa jugalah. Merasa situasinya. Walaupun lahir tahun 80-an, masa tu kampung tu masih wujud lagi. Lepas tu kemudian dah ada upgrading kan, flat ada banner, dirobohkan. Cuma satu bahagian tu yang dia kekalkan kan, yang dekat lorong Buangkok tu yang menjadi rumah yang dikekalkan bahagian kampung tu. Itu pun biasa dulu masa hari raya biasalah kita pergi. Sekarang bila arwah nenek dah meninggal dah tak pergi lagi lah kampung tu. Tapi anak-anaknya masih tinggal dekat situ lah. Okey, baik, terus kita pasal kampung Saza pula. Baik, kita lihat kepada syarah hadis di sini, kita ada perkataan Haddatsana Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, iaitu Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Ini nama penuhnya ya. Hadis ini terdapat dalam kitab Al-Muwatta dan seluruh perawinya berasal dari Madinah. Di dalamnya juga terdapat seorang tabi'in, riwayat tabi'in dari tabi'in yang iaitu Musa dari Quraib. Jadi dua-dua ni tabi'in, maka kedua-duanya saling meriwayatkan antara satu dan lain. Sedangkan Usamah bin Zaid di sini adalah Usamah bin Zaid bin Harithah, maula, iaitu sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia iaitu ayahnya dari kakeknya, datuknya adalah sahabat Nabi. Biografinya akan disebutkan nanti pada bahasan tersendiri insya-Allah. Jadi kita tak explain ya tentang Usamah bin Zaid bin Harithah dalam perbincangan kali ini insya-Allah nanti. Ada satu perbahasan yang lebih detail tentang diri beliau akan disebutkan. Baik, kita ada perkataan di dalam hadis kita di sini, dafa'a min Arafah, bertolak dari Arafah. Maksudnya Nabi dan juga para sahabat pada waktu itu bertolak dari Arafah, meninggalkan Arafah. Perkataan bisya'bi, kita juga ada perkataan bisya'bi di situ, maksudnya di lereng bukit dengan mengkasrahkan shin. Jadi huruf shin kita baca baris bawah, iaitu jalan yang terdapat di lereng gunung. Sampai situ saja ya saya ambil. Seterusnya kita ada perkataan walam yusbiril wudu'a, berwuduk tanpa menyempurnakannya, iaitu beliau meringankannya. Ini maksud berwuduk tanpa menyempurnakannya, maksudnya Nabi meringankan pengambilan wuduk itu. Penjelasan hal ini sudah disebutkan pada penjelasan hadis yang lalu. Meringankan wuduk macam mana kita bincangkan last week? Sekali saja, okey. Saya tulis sekali lagi. Nanti kan mungkin ada yang tak dapat minggu lepas. Bila kita kata tanpa menyempurnakan wuduk ataupun meringankan wuduk, dia dalam erti kata satu kali basuhan. Ada lagi?
Gosok sikit-sikit je. Nak tulis macam tu ya? Gosok sikit-sikit je. Gosok sikit-sikit lah. Sekejap tudung saya dia apa jadi? Nampak badan tak? Tak kan? Okey. Kenapa anginnya begitu kencang hari ni? Oh, okey, okey. Ada ketiga ke? Oh, yang penting air mengalir ya. Ah, air mengalir pada anggota badan itu. Maksudnya air diratakan, maaf bukan mengalir. Air diratakan pada anggota badan. Kalau mengalir ni nak kena guna banyak sangat air ni ya. Okay, walaupun kita kata dia adalah basuhan yang sekali dan juga tidak digosok dengan begitu kuat. Dengan erti kata meringankan ataupun tidak menyempurnakan ini, tetapi air mesti diratakan pada anggota wuduk itu dengan sempurna. Okay. So itu maknanya kita dah jelaskan ya pada perbincangan lepas, pada hadis kita yang baru saja kita bincangkan pada minggu lepas. Baik, seterusnya di sini apabila dia melihat, iaitu sahabat dalam hadis inilah kan Usamah tadi, dia nampak Nabi SAW mengambil wuduk tanpa menyempurnakan itu, ataupun setelah dia buang air kecil tadi kan Nabi mengambil wuduk. Jadi dia tanya kepada Nabi, fakultus salata, aku bertanya solat. Dia tanya Nabi solat, Nabi nak solat, dibaca mansub dengan bentuk igra'. Igra' ni maksudnya ialah anjuran, sehingga maknanya marilah solat. Atau ada kata yang terbuang, maka asumsi kalimatnya aturidus solat. Mungkin di situ, di sini ya, para ulama ketika mereka mensyarahkan hadis ini, kata-kata as-salah tu, sebab dia cuma kata fakultu as-salah, dia cuma kata gitu saja kan? Fakultu as-salatu ya Rasulullah. Jadi di sini ada di kalangan ulama, mereka nak syarahkan ayat itu, mereka kata seolah-olah asumsi kalimat itu aturidus salah, apakah engkau hendak solat? Dia tanya gitulah kepada Nabi. Keterangan ini didokong oleh riwayat, didokong maksud disokong ya. Keterangan ini disokong oleh riwayat yang akan datang. Fakultu atusalli ya Rasulullah. Sebab hadis ini bukan terdapat di kitab wuduk sahaja. Dia ada dalam kitab-kitab yang lain ya, yang dimuatkan oleh Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan dalam bab-bab yang lain. Jadi di sini boleh juga dibaca dengan rafa, dengan asumsi, maksud dengan sangkaan kalimatnya hanatis salatu, telah tiba waktu solat. Jadi seolah-olah dalam ayat ini nak katanya beginilah. Kadang-kadang kita pelawa orang makan kan. Kita kata makan, kita cakap macam tu kan. Kita tak kata nak makan, kita tak cakap macam itu. Sama juga dalam erti kata ayat ini. Dia cuma kata kepada Nabi, solat, solat wahai Rasulullah. Padahal dia cuma tanya, dia nak tanya ni, adakah kamu nak solat? Sebab apa tadi Nabi ambil wuduk. Begitu situasinya. Baik, seterusnya kita ada perkataan qala salatu. Baginda menjawab solat. Okey, dibaca marfu dan berfungsi sebagai mubtada. Sementara lafaz pelengkapnya amamaka dibaca dengan memfathahkan
huruf hamzah sebagai khabarnya. Kita tak apalah, kita tinggalkan saja sebab itu dia bincang tentang ilmu nahwu ya. Baik, di dalamnya terdapat, kita terus masuk kepada pengajaran dia. Di dalamnya terdapat anjuran untuk segera berwuduk agar seseorang senantiasa berada dalam keadaan suci. Sementara itu, Nabi SAW tidak solat dengan wuduk yang tidak sempurna tersebut. Jadi di sini ada dua perkara yang disebutkan. Satu, dia Imam Ibn Hajar kata, anjurannya di sini ialah bila seseorang dia dah berhadas tadi kan. Contoh dalam kes ini Nabi dia buang air kecil. Terus Nabi ambil wuduk. Jadi itu ada anjurannya. Bila kita dalam keadaan berhadas ataupun kita buang air kecil, buang air besar, apa pula buang angin sekalipun, ada anjurannya terus kita ambil wuduk. Begitu, okay, keadaannya. Sebagaimana yang Nabi SAW lakukan itu tadi. Dan dikata di sini, dia kata Nabi tak solat dengan wuduk yang tidak sempurna tersebut. Jadi wuduk yang Nabi ambil tadi, yang satu kali basuhan tu kan, Nabi tak solat menggunakan wuduk itu. Baik, terus kita pergi kepada kes yang berikutnya. Adapun orang yang mengklaim, iaitu ada orang yang dakwa bahawa yang dimaksud dengan wuduk di sini adalah istinja. Sebab tadi Nabi dah buang air kecil. Jadi Nabi berwuduk. Ada pendapat yang kata wuduk itu maksudnya lah Nabi beristinja. Begitu maksudnya. Tetapi dengan wuduk sini adalah istinja, maka klaim itu batil. Kita tak boleh terima dakwaan yang mengatakan wuduk itu bukan wuduk. Wuduk itu adalah istinja. Sebab jelas menunjukkan bahawa dalam kes ini Nabi memang berwuduk sebab tadi Usamah tanya kepada Nabi, nak solat. Kalau Nabi tak berwuduk, ataupun kalau kita kata kalau Nabi beristinja, takkan Usamah tanya dengan Nabi, kamu nak solat wahai Rasulullah? Jadi dia tak tally, maksudnya dia punya soalan dengan apa yang berlaku tu tadi kan, dia tidak ada kelangsungannya, dia tidak ada kesempurnaan cerita lah. So kita nampak di sini, orang yang kata apa yang Nabi buat itu adalah istinja, kita tak boleh terima pendapat tersebut. Sebab tak kena dengan jalan penceritaan yang disebutkan dalam riwayat ini. Okey, baik, seterusnya. Berdasarkan riwayat yang lain, sebab kita dapat, kenapalah, sebab beginilah kadang-kadang bila ulama ni mereka tolak beberapa dakwaan, beberapa pandangan di kalangan para ulama, mereka tak tolak begitu-gitu saja. Tetapi sebab ada riwayat lain yang menceritakan secara penuh apa yang berlaku dalam situasi tersebut. Contoh di sini katakan, maka dalam riwayat lain menyebutkan faja'altu asubbu alaihi wa huwa yatawaddau. Maka aku pun menuangkan air wuduk untuk beliau dan beliau berwuduk dengannya. Jadi dalam hadis lain ataupun dalam riwayat lain tunjukkan kepada kita sahabat ini setelah Nabi dia buang air kecil tadi, dia pun bantu Nabi untuk berwuduk. Dalam riwayat lain ceritakan begitu. Jadi jelas kepada kita bahawa dalam kes ini Nabi bukan beristinja. Beristinja faham ya? Ceboklah. Nabi bukan cebok. Tetapi Nabi dia berwuduk. Kerana ada riwayat lain yang menjelaskan sahabat tersebut, iaitu setelah Nabi buang air kecil, dia pun tuangkan air wuduk untuk Nabi berwuduk dengannya. Jadi jelas kepada kita pendapat yang mengatakan Nabi beristinja adalah pendapat yang batil. Tidak boleh kita terima. Baik, seterusnya. Dasar lainnya adalah perkataan Quraib di sini. Walam yusbiril wudu'a, tanpa menyempurnakan wuduk. Kita pun ada perkataan lain dalam hadis kita sendiri di sini. Sebab apa dia kata apa? Nabi tak sempurnakan wuduk itu. Menunjukkan kepada kita sekali lagi perbuatan Nabi di situ adalah berwuduk bukan beristinja. Sebab perkataan yang mengikuti setelah itu ialah tanpa menyempurnakan wuduknya. Takkan nak kata tanpa menyempurnakan istinja?
boleh begitu kan? Sedangkan Nabi SAW amat mengambil berat tentang perihal istinja. Nabi banyak ingatkan kepada kita, istinja mesti sempurna. Ya, nak bersihkan, bila lepas berhadas mesti sempurna, mesti bersih betul-betul. Nabi banyak kali ingatkan kepada kita. Takkanlah Nabi nak buat sesuatu yang tanpa menyempurnakan istinja. Dia tak masuk akal. Jadi dakwaan tersebut jelas kepada kita. Dengan dua bukti itu tadi ya. Satu, riwayat yang menunjukkan perawi itu tadi membantu Nabi SAW menyempurnakan wuduk dengan menuangkan air. Kedua, dengan perkataan Quraib itu sendiri, tanpa menyempurnakan wuduk tersebut. Okey, jelas. Seterusnya, kita ada perkataan di sini. Nazala fatawadda'a fa'asbaghal wudu'a. Beliau turun. Jadi, sampai di mana di sini yang Nabi turun? Muzdalifah. Muzdalifah. Nabi bertolak dari yang Arafah. Okey, bertolak dari yang Arafah sampai di lereng bukit, Nabi buang air kecil, kemudian Nabi ambil wuduk tanpa menyempurnakan wuduknya. Sahabat tu tanya, adakah anda nak solat wahai Rasulullah? Nabi kata tak, nanti kat depan kita solat. Nabi kata gitu kepada as-salah amamaka. Solat nanti dekat depan. So, dia sampai depan. Sampai depan tu maksudnya sampai Muzdalifah. Dah sampai Muzdalifah, Nabi turun dari kenderaan tunggangannya. Kita boleh faham, semua para sahabat yang ikut Nabi turun juga daripada kenderaan mereka. Okay? Jadi bila Nabi turun daripada kenderaan Nabi, Nabi pun berwuduk. Di sini wuduknya berbeza dengan wuduk yang pertama tadi. Kata apa? Dan berwuduk dengan menyempurnakan wuduk itu. Fa'nazala fatawadda'a fa'asbaghal wudu'a. Sebab itu tajuk kita, topik kita pada pagi ini, menyempurnakan wuduk. Kerana ada perkataan tersebut dalam hadis ini. Jadi pada wuduk yang kedua ini, bila kita kata Nabi menyempurnakan wuduk, maksudnya bagaimana? 3 kali basuhannya. Kemudian betul-betul lah gosok yang betul. Kemudian betul-betul lah, tak sebagaimana yang tadi. Betul-betul tu maksudnya bukan main-main ya. Betul-betul tu sempurnalah, digosok betul-betul. Okay? Kalau tadi macam kita kata, bukan saya nak kata touch and go lah, tapi kata sekadarnya yang tadi. Tapi yang ini dia buat betul-betul. Maka di situ kita dapati, pada kalimat ini terkandung dalil. Dianjurkannya mengulangi wuduk walaupun di antara keduanya tidak dipisahkan dengan salat. Kalau kita ikut secara logiknya, tadi Nabi SAW dah ambil wuduk. Boleh tak Nabi salat dengan wuduk tu tadi? Boleh kan? Tapi sekarang Nabi mengambil wuduk sekali lagi. Perbuatan Nabi, di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Ia boleh jadi dalil untuk kita. Tak salah. Dah hilang suara tu. Tak salah. Kalau kita ni, tadi kita dah ambil wuduk kan? Okay? Kita tak salat pun dengan wuduk tu. Kemudian nanti masuk waktu zuhur, kita ambil wuduk sekali lagi. Walaupun kita tahu kita masih ada wuduknya. Wuduk tu masih sah. Kita ambil wuduk sekali lagi. Tak menjadi masalah. Boleh saja. Walaupun ia tidak dipisahkan dengan salat antara satu wuduk dengan wuduk yang lain. Sebab kenapa keluar pendapat begini? Ada pendapat di kalangan ulama yang mengatakan tak boleh. Okey, tak boleh. Mesti ada solat, setelah di tengah-tengah baru boleh ambil wuduk lagi satu. Ada pendapat ulama yang mengatakan sedemikian. Tetapi di sini kata apa yang Nabi buat tadi menunjukkan kepada kita tak menjadi salahnya. Sebab Nabi tak memisahkan antara wuduk yang pertama dengan wuduk yang kedua dengan satu solat di tengah-tengahnya. Memang tak solat langsung. Sebab tadi Nabi dah buang air kecil, Nabi ambil wuduk, Nabi terus meneruskan perjalanannya sampai ke Muzdalifah, Nabi turun lalu Nabi ambil wuduk sekali lagi. Tapi wuduk kali ini dengan sempurna. Okey, baik, seterusnya. Demikianlah pernyataan Al-Khattabi. Namun pendapat ini perlu dikoreksi. Ada pula yang katakan kat sini. Adalah macam-macam pendapat. Namun pendapat ini pun perlu dikoreksi kerana tidak tertutup kemungkinan bahawa beliau terkena hadas saat itu sehingga harus mengulangi wuduknya. Tapi kita ada pelbagai macam situasi. Kemungkinan di sini ya, pendapat yang kedua mengatakan kenapa Nabi ambil wuduk sekali lagi? Kemungkinan kerana pada waktu itu kita tak tahu. Mungkin Nabi sudah dalam keadaan yang hadas.
Sebab itu Nabi sekali lagi mengambil wuduk, walaupun kita dapati tadi pada pertama kali Nabi sudah mengambil wuduk yang tidak ada solat di tengah-tengahnya. Okey, baik. Itu tak apalah, itu sekadar pendapat para ulama, tapi yang penting tak mengapa ya. Kita ada keterangan tambahan di sini. Okey, keterangan tambahan di sini menunjukkan bahawa air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwuduk pada malam itu adalah air Zam-Zam. Pernah berwuduk dengan air Zam-Zam? Oh, Kak Zah pernah ya? Oh, masya-Allah. Itu memang berwuduk dengan air Zam-Zam ke sebab sakit nak sembuh tu? Dekat sana. Oh, dekat sana. Berwuduk dengan air Zam-Zam. Alhamdulillah. Apa dia? Oh, dekat sana boleh, kat sini minum sayang mahal air Zam-Zam. Ya Allah, jangan kau. Kalau lah kita nampak, kau ambil wuduk air Zam-Zam, sayanglah aku nak minum. Kita mesti cakap gitu ya. Dekat sana tak apalah ya. Okey. So ikut kepada konteks kita masing-masing. Jadi kalau keadaan itu membolehkan, tak ada masalah. Kita lihat di sini. Tapi Nabi bukan ambil dekat sana, dia bawa tau airnya ni, dibawa. Maksudnya sahabat tadi dia tuangkan air itu untuk Nabi berwuduk. Dalam riwayat menunjukkan bahawa air yang digunakan oleh sahabat tadi kan untuk menuangkan kepada Nabi mengambil wuduknya sekali lagi adalah air Zam-Zam. Maka dia kata di sini, penjelasan ini sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Iaitu Imam Ahmad dalam hadis yang diriwayatkan dalam tambahan Musnad Ahmad dengan sanad yang hasan dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menyebutkan bahawa Nabi ketika sahabat menuangkan air yang nak Nabi gunakan untuk berwuduk pertama kali tadi ialah menggunakan air Zam-Zam. Maka dapat dipetik faedah dari penjelasan itu berupa bantahan terhadap orang-orang yang melarang penggunaan air Zam-Zam bukan untuk diminum. Apa maksudnya tu? Macam lain macam perkataan ni. Tak apalah, biarkan saja, saya tak faham ayat dia. Bukan untuk diminum. Minum untuk minum lah. Maknanya di sini yang saya faham ya, mereka melarang mengambil wuduk menggunakan air Zam-Zam. Ada pendapat yang mengatakan sedemikian. Okay? Melarang mengambil wuduk menggunakan air Zam-Zam. Jadi pembahasan lebih lanjut berkenaan dengan hadis ini akan disebutkan dalam kitab Al-Hajj, di kitab haji. Kalau sempat, kalau saya dipanjangkan usia, bolehlah kita jumpa dalam kitab haji insya-Allah. Saya memang dah baca lah ya, dalam kitab haji itu memang dijelaskan dengan panjang lebar hadis ini. Sebab ia lebih kepada konteks melaksanakan haji hadisnya. Tadi pun kita lihat tempat-tempat yang Nabi SAW bertolak dan singgah tu pun memang ada berkaitan dengan haji lah. Itu daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Baik, ada lima pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada hari ini. Pengajaran yang pertama, boleh kita meringankan wuduk sebagaimana yang kita telah bincangkan pada minggu lepas. Tak salah. Ikut kepada situasi-situasi kita lah ya, mengambil wuduk dengan satu kali basuhan. Dan saya kira pada keadaan Nabi SAW masa itu, kenapa Nabi tidak mengambil sampai 3 kali basuhan? Kerana Nabi tidak berniat wuduknya untuk solat. Okay? Jadi tak apa saja. Bukan saya kata kalau nak solat tu, kalau buat satu kali tu salah, bukan begitu. Maknanya kita seharusnya memilih yang terbaiklah, menyempurnakan. Ya, jadi lebih-lebih lagi dalam keadaan kita nak melaksanakan solat. Jadi kalau kita dapat melakukan yang terbaik itu, menyempurnakan wuduk itu untuk solat kita, Masya Allah, tabarakallah, dengan keadaan-keadaan yang membolehkan. Dan dalam situasi yang Nabi SAW tidak menyempurnakan wuduknya ataupun meringankan wuduknya itu tadi, Nabi SAW buat kerana apa? Ia adalah setelah Nabi berhadas. Okey, setelah Nabi berhadas. Jadi pengajaran kita yang kedua di sini kita dapati begini. Sunnah. Bila setiap kali kita dalam keadaan yang hadas, tak kira hadas kecil ataupun hadas yang besar, kita berwuduk.
Dalam hal ini Nabi hadas kecil. Jadi apply konteks kita, contoh lepas kita buang air kecil ke nanti kan, kita ambil wuduk terus. Begitu situasinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa-apalah, ataupun kita terbuang angin ke apa kan, kita terus ambil wuduk. Untuk memastikan, okay, dalam kitab syarah yang lain, saya rujuk dalam kitab syarah Sunan Abi Dawud contohnya, menunjukkan kepada kita bahawa kenapa situasi itu berlaku. Kenapa Nabi SAW melakukan semikian? Kerana Nabi nak pastikan keadaan diri baginda sentiasa dalam keadaan yang suci. Ya, sentiasa dalam keadaan yang suci yang mana nak berzikir kepada Allah. Nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terbaik begitulah keadaan kita. Selama mana kita boleh. Jangan sampai menyusahkanlah ya. Selama mana kita boleh, kalau kita mampu setiap kali bila kita setelah buang air kecil ke buang air besar ataupun kita buang angin contohnya. Kita terus berwuduk untuk memastikan diri kita sentiasa dalam keadaan yang suci. Baik, seterusnya itu yang kedua ya. Satu, boleh meringankan wuduk. Sekejap saya tulislah nanti kan confuse. Yang kedua, sunnah berwuduk setiap kali selepas hadas. Itu yang kedua. Baik, kita ada yang ketiga di sini. Okay. Boleh kita ambil wuduk lagi walaupun sebelum itu tidak ada solat yang memisahkan antara keduanya. Dibolehkan untuk kita mengambil wuduk sekali lagi. Walaupun tadi kita dah ambil wuduk kan, tapi kita tak solat dengan wuduk itu. Wuduk itu tidak digunakan untuk solat. Namun bila dah masuk waktu solat yang sebenar-benarnya yang kita nak solat tu tadi, boleh ambil wuduk? Boleh. Jadi tidak ada kita kata, oh tadi dah ambil wuduk, tak boleh ambil wuduk lagi. Bukan begitu. Dibolehkan mengambil wuduk sekali lagi walaupun tidak dipisahkan dengan solat antara kedua wuduk itu. Panjang sikit nombor 3 ni. Dibolehkan berwuduk sekali lagi walaupun tidak dipisahkan dengan solat antara kedua-dua wuduk itu. Okey. Sebab di sana ada pendapat yang mengatakan tak bolehlah, tapi bila kita lihat kepada hadis ini boleh sahaja, tidak menjadi masalah. Baik, seterusnya yang keempat, boleh berwuduk dengan air zam-zam. Kita sekarang nak wuduk dengan air zam-zam ke? Sekarang ni. Sekarang nak berwuduk dengan air zam-zam kat Singapura. Tak nak lah Kak Dewi. Tak nak lah. Sayang air. Mahal. Tak, kita
air mineral pun kita sayang. Air mineral pun kita sayang kadang-kadang. Apatah lagi air zam-zam. Saya ingat dulu masa saya belajar dekat UKM lah. Dia kan, Masya Allah tabarakallah saya kata. Kita tak ada masalah macam tu lah ya. Masa saya belajar tu, ya Allah. Kadang-kadang asrama ni tak ada air tu. Seminggu ada sampai sebulan tak ada air. Air memang tak ada. Dah tu memang susah lah, susah. Air tak ada kan. Nak solatnya lagi kalau kita dalam keadaan haid. Ya Allah, bayangkan budak-budak perempuan kan. Aduh. Memang rasa nak menangis lah budak-budak Singapura kalau first time datang. Memang tak boleh lah. First time kalau datang kena air tak ada, budak Singapura memang dia confirm nangis. Saya kata confirm nangis. Sebab saya dah biasa duduk Melaka dulu. Jadi kita tak kisah duduk susah ni kan. Jadi kita dah biasa hidup duduk pondok-pondok ni semua kita dah biasa. Tapi kalau budak-budak yang first daripada contoh daripada Malaysia Unit tiba-tiba terus masuk universiti, tu kalau kena tu memang air mata bertakung. Boleh buat wuduk saya kata air mata dia. Boleh buat berwuduk air mata dia tu kan. Sebab terperanjat lah. Dah tu nanti kalau air tu dah mula-mula start tu, dia jadi warna kuning. Buka pipe tu kan, kuning macam air teh susu keluar. Ni saya tengok, ini nak berwuduk ke tidak? Nak buat mandi ke tidak? Tapi kita tutup mata je lah. Bagi kelangsungan kehidupan. Tapi air saya tak minum. Air pipe. Saya tak minum. Saya akan beli air mineral yang 5 liter tu kan sampai 10 botol. Saya letak dalam bilik untuk minum. Simpan. Cuma kadang-kadang kalau air tak ada, terpaksa jugalah guna air mineral tu. Itu kisahnya nak cerita tu, nak kaitkan dengan air mineral tadi. Itu kisahnya. Kalau, yelah kadang-kadang dah tiba-tiba kan subuh-subuh, takkan nak kita nak pergi keluar cari air kan. Tiba-tiba bangun subuh tu buka pipe tak ada air kering. Allah. Ambillah air mineral tu kita gunalah. Inilah berlakunya meringankan wuduk. Pada masa itulah kita meringankan wuduk, ambil mana-mana yang perlu sahaja. Menggunakan air yang sekadarnya. Okey? Itu hikmahnya lah. Fiqh, ilmu dalam agama kita ni, dia tidak meletakkan satu kena air mesti banyak. Tak semikian. Lihat kepada situasi-situasi yang tertentu. Baik, seterusnya yang kelima di sini. Yang kelima, kita boleh ingatkan kepada pemimpin jika sekiranya ada perkara-perkara yang mungkin bagi kita dia terlupa. Macam tadi kan Nabi SAW sebenarnya dah masuk waktu maghrib. Tapi sebab tu tadi sahabat tanya, Nabi nak solat, macam kita tanyanya. Tapi Nabi kata tak, nanti kat depan. Dia ingatkan Nabi lupa. Okay, kalau kita rujuk dalam kitab Haji, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia syarahkan hadis itu, dia kata, sahabat ni ingatkan Nabi terlupa yang dah masuk waktu nak solat. Tapi sebenarnya tidak. Nabi kata nanti dekat depan tu kita solat. Sebenarnya Nabi nak ajar bahawa kita akan lakukan jamak takhir. Dalam hadis ini, solat maghrib dan solat isyak dijamakkan. Sebab itu tadi dia kata tidak ada pemisah antara kedua-dua solat tadi. Ya, antara solat isyak maghrib dan juga solat isyak tidak ada pemisah. Maksudnya Nabi tidak letak solat sunat di tengah-tengahnya. Nabi terus solat isyak. Lepas maghrib dah turun ambil wuduk, Nabi solat maghrib, lepas itu Nabi terus solat isyak. Maknanya Nabi menjamakkan solat maghrib dan juga solat isyak ketika setelah masuk waktu isyak di Muzdalifah. Itu nanti penerangannya boleh didapatkanlah dalam kitab solat, dalam kitab haji, dijelaskan dengan lebih lanjut. Sebab perbincangan kita pada pagi ini fokus kepada wuduk, that's why saya tak bincang dengan lebih mendalam lah tentang solat tu tadi. Okey, baik, itu sahaja. Ada apa-apa soalan yang ingin diajukan, dipersilakan sebelum kita akhiri kuliah kita pada pagi ini. Ya, sila. Sekejap saya kena bangun. Saya kena bangun, saya tak dengar. Macam mana sayang? Oh tak, maksud tak
tak menyempurnakan di sini. Okey, soalan adik ni ialah kalau kita nak solat mesti wuduk yang sempurna, mesti wuduk yang apa tadi? You cakap apa tadi? Lupa. Yes, wuduk tu sah. Sebab meringankan wuduk tadi maksudnya dengan 3 maksud yang saya dah jelaskan. Ialah dia wuduk dengan 1 kali basuhan. Bukan kita kata dia tak complete the wuduk, bukan gitu. Semua buat, setiap anggota tubuh tu tetap dilakukan wuduknya. Tapi Nabi cuma ambil 1 kali je. You faham tak? Okay. Mm-mm. 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 Oh tak. Bukan gitu maksudnya. Bila kita kata macam ni sekejap saya ajar one to one kat dia kejap Okay. Bila kita kata menyempurnakan wuduk di sini, membersihkan, kalaupun kita buat 1 kali basuhan, dia tetap bersih. Dia tetap bersih. Tetap bersih. Walaupun 1 kali basuhan. Namun kalau kita kata menyempurnakan wuduk ialah bermakna di situ dengan 3 kali bersih, dia lebih 3 kali basuhan lebih lagi bersih. Tak boleh guna kata macam tu, Dik. Macam mana? Bersih sikit bukan maksudnya bersih tetap bersih. Dia sempurna, tetap sempurna. Bila bersih tu. Bersih boleh digunakan wuduknya untuk solat lagi. Uh, uh, uh. Beringankan bermakna kita ambil wuduk 1 kali sahaja untuk setiap anggota badan dan itu juga maksud tanpa menyempurnakan. Nak maksud yang sama. Tanpa menyempurnakan, tanpa menyempurnakan dan juga meringankan adalah 2 maksud yang sama. Kedua-duanya bersih. Yang mengatakan, adik dengar tu yang mengatakan membersihkan anggota wuduk itu adalah kata-kata Ibn Umar. Untuk dia lebih explainkan lagi maksud isbaghil wuduk. Tapi kalau kita ambil 1 saja dengan erti kata nak meringankan wuduk itu tadi, kita tak kata wuduknya tak bersih. Dia tetap bersih. Cuma dia lebih membersihkan. Sebab kita guna banyak kali kan airnya untuk letakkan pada anggota tubuh tadi. Jadi dia lebih membersihkan. Bila kita kata menyempurnakan wuduk itu. Tanpa, dia tengok saya dah boleh lagi. Tanpa kita kata kalau dia buat sekali tu tanpa, maksudnya bukan maksud tak bersih. Tetap bersih. Cuma lebih membersihkan bila disempurnakan wuduk itu dengan 3 kali basuhan. Boleh? Nanti jumpa saya kejap lagi. Okay. Nanti jumpa saya kejap lagi. Okey? Baik. Ada soalan yang lain? Ya, Cik Ana. Alamak, dah duduk lah. Okey. Lepas tu? Tak sampai siku ambilnya. Sampai sini saja. Tapi kena dengan lengan tak? Kena kan lengannya? Kena lengan tak masalah. Kena lengan tak masalah. Yang penting dia kena lengan tu. Okay? Cuma dia tak berapa sempurna lah. Kita kata dia tak berapa sempurna keadaan tadi. Okey, baik. Itu sahaja. Dah pukul berapa dia ni? 11.12. Itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. InsyaAllah kita jumpa pada bulan Jun nanti. Ya, kuliah kita hari ini adalah kuliah yang terakhir. Minggu depan saya dah mula bercuti. Nak cakap selamat hari raya awal lagi. Tak boleh nak cakap selamat hari raya lah ya. Okey, awal lagi. Tapi minggu depan kita dah mula bercuti. InsyaAllah bulan Jun nanti kuliah akan bermula semula. Nanti sila lihat poster yang dikeluarkan oleh pihak masjid lah ya. Tarikh-tarikh yang akan kuliah dimulakan insyaAllah. Maksud saya minggu kedua bulan Jun. Minggu kedua bulan Jun insyaAllah.
Okey, baik. Saya akhiri kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.